Bukhari bab yang ke-18 kah? 19 bab man bada'a bi syiqqi ra'sihil aymani fil ghusl. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Bab man bada'a bi syiqqi ra'sihil aymani fil ghusli. Bab berkaitan dengan orang yang memulakan bisyiqqi ra'sihi ay bijanibi ra'sihil ayman, di sebelah kepalanya yang kanan, di sebelah kanan kepala, bahagian di sebelah kanan kepala mula ketika mandi. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Riwayat daripada Aisyah kata, kunna idza asabat ihdana janabatun, kami isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu daripada kami terkena janabah, azwajul mutahharat, apabila berada dalam keadaan junub, akhazat biyadaiha, dengan kedua-dua tangannya mengambil air, akhazat ay akhazatil ma'a biyadaiha, mengambil air dengan kedua tangannya, salasan fawqa ra'siha ay fasabbathu salasan fawqa ra'siha, tuangkan air itu 3 kali di atas kepalanya, kepala salah seorang daripada kami. Summa ta'khudhu biyadiha ala syiqqihal aymani, setelah itu seseorang daripada kami ini mengambil air dengan tangannya, coba air itu ala syiqqihil aymani, tuangkan ke atas bahagian kanan kepala, wa biyadihal ukhra ala syiqqihal aysar, dan dengan tangannya yang lain mengambil air, tuangkan ke atas
bahagiannya yang kiri, bahagian kiri tubuh badan. Jadi daripada terjematul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari hendak menyatakan ikhtilaf yang ada pada mandi junub, iaitu daripada mana nak mulakan mandi itu. Di situ ada beberapa pendapat berselisih di antara ulama. Yang pertama, pendapat pertama, sesetengah ulama kata mula mandi daripada bahagian bahu kanan, kemudian bahagian bahu kiri, kemudian barulah tuangkan air ke atas kepala. Cara yang kedua, setengah ulama berpendapat, iaitu pertama sekali bahagian kanan bahu, yang kedua kepala, kemudian barulah bahagian bahu kiri. Pendapat yang ketiga pula, bahagian kanan kepala dulu, kemudian bahagian kiri kepala, lepas tu ratakan air ke seluruh tubuh badan. Jadi daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari dia isyarat kepada ikhtilaf tu, sambil tu dia nyatakan pandangan dia, iaitu mula dengan bahagian kanan kepala. Itu tarjih oleh Imam Bukhari. Dan juga ulama muhaddisin kata, sambil menyatakan ijtihad dia, Imam Bukhari menolak pandangan sesetengah yang kata mandi ni bidayah bil wudu', mula dengan wudu' tu wajib. Itu pandangan Zahiriyah. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni, dia menolak pandangan Zahiriyah yang kata di sisi mereka wajib mula dengan wudu'. Jadi Imam Bukhari menyatakan di sini mandi itu bukan mula dengan wudu', mandi akan mula dengan bisyikri ra'sihil aiman, mula dengan bahagian kepalanya kanan. Dengan itu Imam Bukhari menolak pandangan ataupun fahaman Zahiriyah itu. Babun man ightasala uryanan wahdahu ay hala kaunihi wahdahu fil khalwati ay fil khalwati minan nas. Fil khalwah tu taukid bagi wahdahu. Maksudnya bab ini nyatakan orang mandi uryanan dalam keadaan bertelanjang, mandi pula dalam keadaan seorang diri, fil khalwah,
tempat bersembunyi daripada orang ramai. Jadi tempat tu dia ada seorang diri, tidak ada orang lain. Ketika tu mandi dalam keadaan bertelanjang boleh ataupun tidak. Wa man tasattara fatasatturu afdalu, dan orang yang menutupkan, maksudnya man tasattara fil khalwati, orang tu menutup aurat dia, menutupi dalam keadaan dia berada di tempat bersembunyi. Fatasatturu afdalu, maka menutup iaitu tidak bagi nampak orang, itu adalah afdal, lebih baik, diberi keutamaan. Tentang itu tidak ada khilaf apa-apa di sisi ulama. Jadi daripada kalimah afdalu dapati orang yang mandi bertelanjang dalam keadaan mengasingkan diri ataupun di tempat bersembunyi dalam keadaan seorang keseorangan, tidak ada orang lain, itu kiranya harus. Dan kalau tutupkan tempat mandi itu, sembunyikan daripada orang lain, tak mau bagi orang ramai nampak, itu dikira lebih afdal, lebih baik, lebih banyak pahala. Wa qala Bahzun an abihi an jaddihi yaitu Muawiyah bin Hidah, seorang sahabi terkenal. Dia riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu ay yustahya minhu minan nasi, Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak dimalukan daripadanya daripada orang ramai. Jadi maksudnya mandi secara uryanan itu harus, tapi kalaulah orang tu mandi dalam keadaan tersetur, tertutup, itu lebih baik. Tapi maksudnya itu orang tu kalau ada dalam bilik mandi, mandi harus bertelanjang, tapi tutup juga aurat tu, pakai Kelantan kata kain kain mandi, itu kiranya terbaik. Jadi kenapa dikatakan tasatur itu lebih baik, afdal? Disebabkan ada dalam riwayat Abu Dawud, ada sahabat kata, ya Rasulullah, ara'aita in kana ahaduna fil khalwati, tolong, ara'aita ay akhbirni, tolong bagi tahu, sekiranya salah seorang daripada kami berada dalam keadaan bersembunyi, mengasingkan diri, boleh tak dia tu mandi dalam keadaan bertelanjang? Ketika itulah
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai jawapan kepada pertanyaan itu, yaitu Allahu ahaqqu ay yustahya minhu minan nas. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak daripadanya malu, diadakan sifat malu daripadanya berbanding dengan orang ramai. Maksudnya walaupun dalam keadaan bersembunyi, mengasingkan diri daripada orang ramai, walaupun orang ramai tidak nampak, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, patutnya malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam Bukhari masukkan jumlah wa man tasattara fattasatturu afdalu, dan sesiapa menutup maka tutup itu, tutup aurat itu kiranya lebih baik, lebih afdal. Dan juga ada sesetengah berpendapat walaupun dalam keadaan khalwah, asingkan diri ataupun berada di tempat bersembunyi, mereka kata mandi bertelanjang tidak sah, tidak harus. Jadi Imam Tirmizi daripada Terjematul Bab, dia menolak pendapat itu disebabkan dalam hadis kita akan baca di situ ada wa kana Musa yartasilu wahdahu. Nabi Musa mandi seorang diri. Ketika itu Nabi Musa mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Itu kita akan baca kisah itu dalam hadis itu, berdalilkan dengan kisah itu keadaan Nabi Musa mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi daripada situ Imam Bukhari menolak fahaman sesetengah kata walaupun berada seorang diri di tempat sembunyi jauh daripada orang ramai, tidak boleh mandi bertelanjang. Jadi Imam Bukhari menolak fahaman itu dengan ijtihad dia yang nyata pada Terjematul Bab, dan sebagai dalil dia kemuka hadis di bawah ni. Haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam ibn منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israila yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kebiasaan kaum Bani Israel, kaum Yahud ni, mereka mandi uratan dalam keadaan bertelanjang, dan mereka setengah daripada mereka melihat kepada sesetengah. Wa kana Musa yaghtasilu wahdahu. Kebiasaan Nabi Musa alaihissalam pula, dia mandi seorang diri. Dia tidak mandi di tempat orang ramai. Dia cari tempat sembunyi, mengasingkan diri disebabkan dia malu, dan dia menjaga maruah dia seorang Nabi, seorang Rasul. Bila Nabi Musa alaihissalam sentiasa mengasingkan diri dan mandi seorang diri, ketika itu
kaum Yahudi mula mengejek Sayyidina Musa. Faqalu, lalu mereka kata, wallahi ma yamna'u Musa, demi Allah tidak ada apa-apa halangan bagi Nabi Musa yaghtasila ma'na, dia mandi bersama dengan kami, illa malaikan annahu adaru, sesungguhnya dia tu adalah adar, orang yang mempunyai azimul khasiyatain, dia mempunyai apa panggil besar batu kemaluan dua tu. Jadi maknanya kaum Yahud mengejek Nabi Musa, katanya kerana kemaluan dia tu dua butir besar, sebab tu dia takut orang lihat kemaluan dia. Dia mandi dalam keadaan sembunyi, asingkan diri. Jadi mereka bawa cerita begitu. Jadi adat sunnatullah, apabila mereka yang menjadi kesayangan Allah diejek, diganggu, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kepada kekasih-kekasih dia. Jadi sebab tu ada satu kali ketika Sayyidina Musa sedang mandi, fadhahaba marratan yaghtasilu, Sayyidina Musa pergi satu kali dalam keadaan dia hendak mandi di tempat sembunyi daripada orang ramai seperti biasa. Fawada'a thawbahu ala hajarin, Nabi Musa letak pakaiannya di atas batu, maknanya dia buang, pecah pakaian dia, letak atas batu, mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Batu tadi, batu yang sentiasa Sayyidina Musa bawa dalam perjalanan bersama dia, yang kisah daripada batu memancar keluar air ketika dipukul dengan tungkat, itu juga batu ni juga. Jadi dia letak di atas batu tu, fafarral hajaru bisawbihi, maka batu tu bawa lari pakaian dia. Fakharaja Musa fi isrihi, maka Nabi Musa keluar pada kesannya, jejaknya, maknanya Nabi Musa hambat batu tu, kejar batu tu. Yaqulu saubi ya hajar, Nabi Musa kata, wahai batu, pakaianku, pulangkan pakaianku, wahai batu. Saubi ya hajar, Nabi Musa terus khitab kepada batu. Jadi macam mana pula Nabi Musa alaihissalam khitab 7 kata-kata kepada batu, benda beku yang tidak mempunyai akal. Dia kata ya hajar saubi, saubi ya hajar. Macam mana boleh dia 7 kata-kata kepada benda tidak berakal tu. Jadi sebabnya dia tutur begitu disebabkan batu tadi dia buat
kerja seolah-olah yang ada akal, bawa lari pakaian dia sampai dia kena kejar, minta balik daripada batu. Jadi disebabkan batu tu melakukan perbuatan dalam keadaan seolah-olah yang mempunyai akal, sebab tu Sayyidina Musa khitab begitu, Saubi ya Hajar, seolah-olah dia khitab 7 kata kepada seseorang yang mempunyai akal, buat perbuatan tidak senonoh, dia minta balik, bagi ingat supaya pulangkan pakaian dia. Hatta nazarat, sambil Nabi Musa kejar batu sani sehingga Banu Israel melihat kepada Nabi Musa. Dia sampai di tempat orang ramai ada. Faqalu, mereka kata, Banu Israel kata, wallahi ma bi Musa min ba'sin, demi Allah tidak ada apa-apa dengan Nabi Musa. Maksudnya bila mereka melihat keadaan Nabi Musa dalam keadaan tidak berpakaian, sedang kejar batu sani, mereka dah lihat kemaluan Nabi Musa ni sihat, tidak ada apa-apa penyakit besar, batu dan sebagainya. Seperti mana mereka bawa cerita, seperti mana mereka ejek-ejek dengan Nabi Musa, kesemuanya tidak ada. Sebab tu mereka kata, wallahi ma bi Musa min ba'sin, demi Allah tidak ada apa-apa masalah dengan Musa tu. Jadi ini bantuan daripada Allah, bersihkan kekejian dilempar oleh orang ramai terhadap seorang Nabi. Fa'akhadha thawbahu fatafaqa bil hajari darban, ay fatafaqa yadribul hajara darban, tafaqa ataupun tafiqa ay syara'a, dia ambil pakaian dia, kemudian dia mulai pukul batu. Sebab apa dia pukul? Sebab bila dia suruh minta balik, tak bagi balik, selalu bawa lari sampai dia kena kejar. Sebab tu dia pukul dengan batu tu. Qala Abu Hurairah kata, wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'atun darban bil hajar. Sesungguhnya lanadabun ay la asarun, tentunya ada kesan di batu. Sittatun ay sittatu asar, au sab'atun ay sab'atu asar, 6 ataupun 7 bekas pukulan. Darban bil hajar, kerana pukul dengan batu tu. Jadi ini satu izhar, kenyataan berkenaan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dipukul, batu ada bekas kerana dia pukul. Dan juga kain tu bawa lari pakaian dia. Ini satu mukjizat juga bagi Nabi Musa.
Jadi munasabah penyesuaian di antara terjematul bab dan hadis bab ada pada mandinya wa kana Musa yaghtasilu wahdahu, maknanya Nabi sallallahu Nabi Musa alaihissalam mandi seorang diri dalam keadaan bertelanjang, sembunyi ataupun mengasingkan diri daripada orang ramai. Jadi daripada situlah Imam Bukhari ijtihad hukum, katanya harus seseorang mandi telanjang dalam keadaan dia tersembunyi ataupun dia ada di tempat bersembunyi ataupun dia asingkan diri daripada orang ramai. Walaupun begitu, mandi dalam keadaan menutup aurat itu lebih afdal, lebih baik. Wa an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ayyubu yaghtasilu uryanan fakharra alaihi jaradun min zahabin. Ketika Nabi Ayub alaihi salam mandi bertelanjang, tiba-tiba jatuh atasnya jarad, belalang emas. Faja'ala Ayyubu yahtasi fi thawbihi faja'ala ay fasyara'a. Nabi Ayub alaihissalam mula kutip, ambil pada kainnya, maksudnya dia ambil buh dalam kain dia, belalang emas tu. Fanadahu rabbuhu, Tuhannya yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dia, ya Ayyubu, wahai Ayyub. Jadi dan seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala bercakap dengan Nabi Musa ataupun melalui perantaraan malaikat, seru, ya Ayyubu, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara ay tara min jaradil zahabi. Tidakkah aku memperkayakan engkau daripada belalang emas yang engkau melihat itu? Tidakkah aku mewujudkan keadaan engkau dalam keadaan tidak perlu kepada belalang emas itu? Qala bala. Nabi Ayub jawab kata, bahkan, maksudnya jawab dengan bala, seperti mana alastu birabbikum. Di situ ruh-ruh jawab bala, maksudnya bila soalan tu datang dalam bentuk nafi istifham, alam, alastu sama, jadi jawapan akan diberi dengan kalimah bala. Jadi Nabi Ayub alaihissalam dia jawab bala, bahkan wa izzatika, wa qasam, demi kemuliaan engkau, maksudnya memang mencukupi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala anugerah kepada saya. Walaupun begitu, walakin la ghina bi an barakatika, tidak terkaya dengan saya, maksudnya masih berhajat lagi an barakatika, daripada keberkatan engkau. Maksudnya memang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala
anugerah kepada saya ni mencukupi, tidak berhajat apa-apa, tidak perlu saya kutip ambil belalang emas tu, tapi sebagai mengambil keberkatan daripada engkau, daripada Allah, tujuan itulah saya ambil belalang emas tu. Jadi maksudnya kalau seseorang berada dalam keadaan senang, Allah Ta'ala bagi nikmat, kemudian ada peluang tambahan nikmat daripada Allah, ketika itu boleh ambil sebagai mensyukuri, bertambah syukur kepada nikmat Allah dan menerima keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada situ ulama istinbat, katanya fadlul ghina, lebih daripada cukup kalaulah datang dengan cara yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan berkat, keberkatan. Bagi Nabi Ayub alaihissalam sebagai seorang Nabi, jauh dia tamak ataupun menghendaki harta dunia ataupun mencintai dunia, itu tidak wujud pada Nabi Anbiya. Dan dia ambil itu dengan sebab dia nak menyambut, nak menerima keberkatan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dia. Jadi sebab itulah dia ambil. Warawahu Ibrahim, rawahu ay rawah hadzal hadis al-mazkura, hadis tersebut sani diriwayat oleh Ibrahim riwayat daripada Musa bin Uqbah an Safwan bin Sulaimin an Atha bin Yasarin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyub yaghtasilu quryanan fakharra alaihi jaradun min zahab. Hadis itu datang dengan sanad Ibrahim daripada Musa, daripada Safwan, seterusnya Abu Hurairah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari bawa hadis, ada kisah Nabi Ayub sani. Daripada situ dia nak istidlal, nak menyatakan mandi bertelanjang di tempat sembunyi, di mana tidak ada orang lain melihat. Di situ mandi dengan cara seperti itu adalah harus. Yang dalam kisah Nabi Ayub sani, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi teguran mengherdik kepada Nabi Ayub berkenaan dengan kutipnya Nabi Ayub, mengambil belalang emas itu, tapi tidak beri teguran kepada Nabi Ayub mandi bertelanjang itu. Jadi daripada situlah Imam Bukhari berhujjah mandi dalam keadaan bertelanjang di tempat bersembunyi dan tempat boleh mengasingkan diri, itu adalah harus. Tapi kalau mandi dalam keadaan menutupi, itu dikira lebih baik, lebih banyak pahala.
Babut tasatturi fil ghusli indan nasi. Bab ini tasattur, menutupi ketika mandi, ketika mandi di sisi orang ramai. Dalam bab dulu, bab yang kita baca sani, ada sebut fattasatturu afdal. Walaupun mandi di tempat bersembunyi, dalam bilik mandi, tempat orang tidak nampak, walaupun di tempat seperti itu, afdal mandi dengan adanya tutup aurat. Di sini pula dalam bab ni Imam Bukhari memberi adab, mengajar adab cara mandi di tempat orang ramai, tempat di mana orang ramai ada. Di situ wajib menutup aurat supaya orang lain tidak melihat aurat. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول Ummu Hani binti Abi Talib, saudari Sayyidina Ali, dia kata, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi." Aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan Mekah, tahun Fatah Mekah, iaitu bulan puasa tahun 8 Hijriah. Ketika itu Ummu Hani dia hendak menemui Rasulullah SAW, dia pun pergi pada Rasulullah SAW. Fawajadtuhu yaghtasilu. Ummu Hani kata, aku dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Wa Fatimatu tasturuhu, dan Fatimah menutupi Rasulullah SAW. Faqala man hadhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, siapa dia yang datang tu, siapa? Jadi itu menunjukkan tasattur, satr, tutupan yang dibuat oleh Fatimah tu kasif, tebal, tidak nampak yang datang tu. Sebab tu Rasulullah SAW tanya, faqultu ana Ummu Hani. Saya jawab kata, saya Ummu Hani. Jadi daripada hadis ni Imam Bukhari nak menyatakan di tengah orang ramai ada, orang lain ada, ketika tu nak mandi tu tidak kata setakat memakai kain mandi tutup aurat, tidak setakat tu. Tasattur maksud di sini perlu juga tempat mandi itu biar ada pagar tutupan dengan kain, lansir dan sebagainya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan adanya tutupan yang disediakan oleh Fatimah.
dan mesti Rasulullah SAW pakai kain untuk mandi. Jadi walaupun dah tutup aurat, bagi bahagian badan lain, walaupun tidak perlu tutup, lebih baik ada di dalam tutupan. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada hadis ni dapati harus seseorang tu mandi dan ketika hadir mahram di sisi dia apabila ada tutupan di antara mereka. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan 'an al-A'mash 'an Salim ibn Abi al-Ja'd 'an Quraib 'an Ibn Abbas 'an Maimunah qalat satartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu min al-janabati li ajli al-janabati. Riwayat daripada Maimunah Ummul Mukminin, dia kata saya menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dia mandi junub. Faghasala yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mula basuh dua tangan. Summa sabba bi yaminihi ala shimalihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuangkan air dengan menggunakan tangan kanannya, tuangkan air ke atas tangan kirinya. Faghasala farjahu wa ma asabahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci kemaluannya dan juga basuh cuci kekotoran terkena padanya. Summa masaha biyadihi 'ala al-ha'id, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masah sapu tangannya di atas dinding ataupun di atas bumi. Tujuannya nak bagi hilangkan bau daripada kekotoran yang ada pada kemaluan, asalkan hilangkan bau. Gosok di dinding, di bumi, ataupun sekarang kita menggunakan sabun dan sebagainya, asalkan hilang bau tu. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-salati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi wudunya untuk sembahyang, seperti mana wudu untuk sembahyang, seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Ghaira rijlaihi, kecuali kedua kakinya, maksudnya mula wudu sampai masah kepala, tinggal tidak basuh dua kaki itu. Summa afadha ala jasadihil ma, setelah itu Nabi SAW meneruskan mandi, siramkan air ke atas tubuh badannya. Summa tanaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih tepat. Faghasala qadamaihi, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh kedua kakinya. Jadi basuh kaki, kemudian dalam riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, di situ ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu ketika mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti mana wudu untuk sembahyang dengan sempurna, maksudnya basuh kaki siap wudu tu, barulah sambung mandi. Jadi dua riwayat berbeza daripada Aisyah dan daripada Maimunah. Riwayat ini, riwayat Aisyah
menyatakan komplit wuduk tu. Di sini pula wuduk Nabi SAW buat ni tinggal basuh kaki, mandi siap, baulah Nabi SAW basuh kaki. Jadi daripada situ ulama muhaddisin dan fuqaha mujtahidin mereka ambil kesimpulan, kalaulah tempat mandi itu air tidak mengalir cepat, air takung, kalau begitu ketika wuduk tinggal, tidak basuh lagi kaki itu, siap mandi, beralih daripada tempat itu ke tempat lain, barulah basuh kaki. Kalau mandi itu di tempat air cepat mengalir, tidak takung air, kalau begitu ketika wuduk tu basuh siap kaki, kemudian sambung mandi. Itu cara selaraskan dua hadis bercanggah oleh muhaddisin dan fuqaha mujtahidin. Taba'ahu maksud Sufyan, Abu Awanata menuruti Sufyan wa Ibnu Fudail dan juga Ibnu Fudail fi satri pada bahagian menutup berkenaan dengan Nabi SAW menutup ketika mandi. Jadi taba'ahu Abu Awanah. Jumlah seperti ini Imam Bukhari masuk di bawah hadis itu dinamakan dalam istilah muhaddisin mutaba'ah. Maksudnya mutaba'ah ni menguatkan sanad lain. Jadi Sufyan riwayat daripada Amash an Salim, begitu juga Abu Awanah juga riwayat daripada Amash seperti mana Sufyan riwayat. Jadi dengan cara itu dapatlah kekuatan bagi sanad haddatsana Abdan akhbarana Abdullah Sani. Ini dinamakan mutaba'ah dalam istilah muhaddisin. Dan mutaba'ah ada dua. Satu mutaba'ah tamah, yang kedua mutaba'ah naqisah. Mutaba'ah tamah ni sanad yang ikut turut, kemudian bagi sanad pertama turutan dia bermula daripada awal sanad, itu panggil mutaba'ah tamah. Sekiranya Abu Awanah Sani dia mengikuti sanad atas tadi, seperti mana Abdan riwayat daripada Abdullah, Abu Awanah juga riwayat daripada Abdullah akhbarana Sufyan. Kalau begitu dia mengikuti daripada awal. Yang Sani Abu Awanah mengikuti Sufyan. Sufyan duduk tengah sanad. Jadi terkadang ada mengikuti daripada awal sanad, terkadang ada daripada tengah sanad. Kalau mutaba'ah tu sanad kemudian menuruti sanad pertama, kalau ikut daripada awal itu panggil mutaba'ah tamah. Kalau ikutan turutan seperti Sani taba'ahu Abu Awanah menuruti Sufyan riwayat daripada Amash Sani, itu mutaba'ah daripada tengah sanad. Itu panggil mutaba'ah naqisah. Jadi
Taba'ahu Abu Awanata. Di sini mutaba'ah, di sini mutaba'ah naqisah. Tujuan mutaba'ah ni untuk menguatkan sanad yang dah ada tu. Jadi dengan adanya taba'ahu Abu Awanah, bertambah kuat sanad. Abdan akhbarana Abdullah akhbarana Sufyanu anil A'mash, sanad hadis bab tu. Babun idza talamatil mar'ah. Bab ini menyatakan apabila wanita itu ihtilam maksudnya wanita mimpi bersetubuh dengan lelaki, kemudian bila dia sedar daripada tidur dapati basah tempat tidur dia, keluar air mani, jadi perlu mandikah tidak? حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت أم سلمة kata جاءت أم سليم ibu Anas bin Malik, dia datang. Imra'atu Abi Talha, Ummu Sulaim itu isteri Abu Talha. Dia datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu kata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqqi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak segan menyatakan kebenaran. Jadi maksudnya saya juga tidak segan silu. Saya mau tanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan ihtilam wanita itu. Jadi yang tanya ni Ummu Sulaim, dia ni seorang sahabiah Ansar. Jadi memang sahabiah Ansar ni mereka berani, tidak sama dengan sahabiah Muhajirin yang hijrah mai daripada Mekah. Mereka mempunyai sifat segan nak tanya soalan-soalan seperti ini dengan Rasulullah SAW. Wanita-wanita Ansar ni mereka terus terang tidak simpan apa-apa nak tanya. Mereka terus tanya, disebabkan malu tak tanya kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Itu tidak berlaku pada wanita Ansar, disebabkan keberanian mereka begitu banyak hukum ahkam berkaitan dengan kaum wanita dapat jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tanya, hal 'alal mar'ati min ghuslin min zaidah, adakah wajib mandi di atas wanita idza hiya talamat, apabila wanita itu ihtilam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, ay yajibu 'alaiha al-ghusl, ya wajib mandi atas wanita itu idza ra'atil ma, apabila dia melihat air, yakni air mani setelah dia jaga dari tidur. Bila ada air mani di tempat tidur tu, dia juga wajib mandi. Jadi
sebahagian ahli falsafah mereka ingkar wanita mempunyai air mani, tapi pendapat daripada fuqaha wanita juga mempunyai air mani, tapi susah, jarang wanita jadi ihtilam, mimpi keluar air mani dan sebagainya, itu jarang berlaku. Biasanya wanita apabila meningkat umur, ketika itu mudah dia ihtilam. Jadi daripada situ sabit wanita juga mempunyai air mani, dan dalam riwayat lain bila Rasulullah SAW jawab begitu, Ummu Sulaim Sani dia tanya balik, tanya pula pada Rasulullah SAW, adakah wanita itu keluar air mani? Jadi Nabi SAW jawab, daripada mana serupanya anak itu dengan ibu, dengan perempuan, maknanya apabila bergaul, bersetubuh suami isteri, apabila air mani suami itu menguasai air mani wanita, anak akan menyerupai dengan bapa. Kalau air mani wanita itu menguasai air mani lelaki, anak akan serupa dengan ibu. Jadi daripada jawapan Rasulullah SAW Sani juga dapati kaum wanita mempunyai air mani dan mereka juga ihtilam, mimpi keluar air mani dan sebagainya, seperti mana kaum lelaki berlaku. Jadi apabila wanita mimpi setubuh dalam mimpi, kemudian bila dia sedar dapati air mani dah keluar, jadi wajib bagi wanita itu mandi junub. Babu irqil junubi wa annal muslima la yanjusu. InsyaAllah sambung. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.